Maka tuan-tuan dan puan sekalian, jom sama-sama kita bersedia bersiap diri, kerana lepas ni kita akan diperiksa, disemak, dihisab. Saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Kalau kita naik kereta, naik motor, orang habang kata di depan sana ada polis. Maka bila ada polis, contohnya macam saya lah nak keluar tuan-tuan dalam semasa PKPB ni ke apa ke, saya nak keluar daripada Pulau Pinang ni, nak pergi ke Perak, nak pergi ke Kedah, nak pergi ke Selangor, pergi ke Melaka, ke mana ke. Bila orang habaq lagu tu, kita kena sediakan sah. Kita kena siapkan satu surat ataupun permit untuk keluar. Kita bersedia dengan apa ia syarat yang diberikan oleh pihak-pihak berkuasa. Sebab kalau tak bersedia dengan surat menyurat semua, kena sangkut, kena tanya, payah. Baik, ini baru depan polis, ini baru depan penguatkuasa undang-undang. Kita dah kena bersiap macam-macam, dah kena surat, menyurat, lesen dan sebagainya. Kerana kita semua nak lepas, tak mau soalan banyak-banyak. Kita ni pun tuan-tuan, kita pernah polis tahan dekat jalan, roadblock ke apa ke. Kita ada doa nak kereta, atas motor, jangan lari tanya banyak-banyak. Kan? Kita mau ni kalau boleh sampai-sampai ada dia kuat tangan, suruh pergi, lega kita. Tak payah tanya apa, terus kita pergi, selamat. Tapi kalau tahan dulu, mai pula 2-3 orang, bawa pula machine gun, pusing kereta, tengok, ketuk cermin, suruh buka, tanya pergi mana ni, mana lesen. Allahu Akbar, lemah kita. Ini baru dunia. Sedangkan tuan-tuan, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, yang mana soalan Allah Ta'ala ini detail, perinci. Tak ada satu pun yang gugur dan jatuh. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa hadis dia tuan-tuan? Hadis panjang daripada Nabi SAW. Saya baca semula hadis tu. Tajuk dia hadis ke-7. Hadis tentang Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Ni gambaran ni Nabi bagi. Rasulullah bagi gambaran ni supaya kita bersedia, kita siapkan apa yang patut bersiap, supaya nanti tak terkapa-kapa, tak terengah-engah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya ulang balik. Orang kafir pun, apa sifat orang kafir dalam masalah kiamat, akhirat? Dia tak percaya. Sifat orang kafir ialah tak percaya. Tak percaya pada hari akhirat. Dia tak percaya. Maka bila tak percaya, Allah beritahu mereka itu melalui Nabi SAW. Allah beritahu apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun. Ya Muhammad, tahukah kamu daripada apa yang sibuk mereka duk tanya sangat ni? Ya Muhammad, tahukah kamu orang kafir ni duk tanya apa siapa? Dia tak percaya apa siapa? Oh, kalau dia tanya kiamat, kalau dia tahu benda besar, benda utama yang akan lalu atas diri mereka ialah kiamat, pada mahsyar, hari akhirat. Kata Allah Ta'ala, bertanya mereka tentang kiamat, beritahu mereka ya Muhammad, anin naba'il azim. Apa dia anin naba'il azim? Maknanya kiamat itu urusan teramat besar. Urusan besar duk tunggu kita. Masalah besar duk tunggu kita. Celaka besar duk tunggu sebagian manusia. Ini kiamat. Saya ulang balik tuan-tuan. Jom tengok benda ni dengan mata hati. Tengok dengan bimbang. Jangan jadi orang kafir yang tak merasa apa-apa pun dengan kiamat.
Kerana salah satu daripada tanda beriman orang tu ialah beriman dan percaya yakin bahawa hari kiamat itu ada. Beriman dengan hari akhirat. Ini masuk dalam rukun iman kan. Maka yang dia katakan beriman dengan hari kiamat ni bukan percaya dia wujud aja. Kena buat persiapan. Kalau percaya kata dia ada, buat persiapan. Tuan-tuan nak tengok no. Contoh senang aja, katalah Masjid Bandar Rambai ni governor nak balik mai. Governor nak balik mai. Saya waktu mana ada program jumpa dengan governor baru ni, dia tanya, "Asal orang mana?" Saya tunggu tanya yang tu ya. Dia tanya, "Asal orang mana Ustaz?" Saya kata saya orang apa, orang doktor lah, Dato' orang TYT lah. Orang penaga juga. Bila habang orang penaga dia tanya banyak lah. Asal situ ke? Tak. Saya orang lain tapi pindah duduk orang tu. Dia kata masih Bandar Rambai duk pi. Pasal apa tak pi pula? Tu saya duk pi dah. Nah, tahu tak rumah saya tak mana? Tahu, saya kata. Sembang. Baik, katalah TYT nak balik mai kampung. Nak sembahyang masjid kita ni. Baik. Apa jadi kat tuan-tuan? Khususnya kawasan masjid. Jadi apa? Ni orang besar nak main ni. Jadi apa tuan? Wih, mesyuarat kau rendah mana? Panggil mesyuarat lah, JK semua. Nak buat macam mana ni? Nak ajak buat kenduri ke apa? Nak makan macam mana? Time macam mana? Program apa? Susun habis. Persiapan. Saya ingat apa? 2 minggu belum. Kata TOT nak main tahun depan. Ni 9 bulan 12 mesyuarat dah. Sebab nak sambut orang besar dan nak besarkan dia dan nak prepare, nak siapkan apa benda yang perlu. Itu baru manusia. Betapa tuan-tuan dan sekalian, ini hal besar. Hal yang tu tak apa. Kita mesyuarat nak sambut TYT tu, dia tak tanya apa pun. Dia main-main, sembang-sembang sikit, dia apa secara resmi dia balik. Pun kita bersiap air rendah lah. Sedangkan benda yang di depan Allah ini, urusan besar kata Allah Ta'ala ni, ialah urusan kamu itu akan ditanya. Akan ditanya di soal siasat. Akan disoal, akan diperiksa. Dan akhirnya, tempat yang kamu nak pergi itu 2 bahagi je. Pecah 2. Sama ada kamu akan disambut ataupun diiring ke syurga atau diheret ke neraka. Dia punya result dia punya natijah dia keputusan dia ialah pada mahkamah qadi Rabbul Jalil. Soalan dia tuan nak lepas lagu mana ni? Anak-anak yang periksa jangan terkesan dengan periksa tu. Pasal apa? Periksa tak apa, tak faham tak apa, tak jawab pun tak apa, cikgu tanya lain jawab lain pun tak apa kan. Cikgu tahu lah macam mana budak untuk jawab. Soalan punya panjang, jawapan ditulis sikit tu je. Dia kata tak faham tak apa. Cikgu suruh tanya, isu kalau tak faham suka nak kerja apa? Kelang banyak Ustaz, kelang banyak cikgu. Dia jawab gitu. Nah, dia jawab gitu. Tak ada apa, saya duduk rumah. Dia berjawab sebab dia tak bimbang apa-apa pun. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, soal akhirat bukan macam tu. Kalau SPM tak lepas, tak rasa apa nak marah apa, kamu tanggung sendiri. Kalau kamu tak dapat satu yang terbaik. Tapi tuan-tuan, soal kiamat ialah soal yang Allah sebut dalam Quran, azabun muhin, azabun alim, kalau kena masuk neraka, la'uzubillah. Sebab itu Allah pesan kat kita, Allah pesan sungguh-sungguh kat kita, Allah ajar kita, Allah peringat kita, Allah warning kita dengan ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, yang penghabisan. Last dah. Tak ada dah lepas tu ayat tu. Tak ada dah ayat yang cerita alladzina amanu, lepas tu tak ada dah. Yakni ayat ke-6 dalam surah At-Tahrim. Inilah ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu.
Apa dia ayat ni tuan? Wahai orang-orang yang beriman. Ni last punya. Perintah akhir Allah Ta'ala, peringatan terakhir Allah, warning terakhir Allah Ta'ala pada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tu dalam kadang-kadang dalam jam, di jam tak di masjid-masjid banyak juga. Dia letak ayat tu, jam yang ditulis dengan ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Kalau hamba beriman dah kerja hamba kena buat. Apa dia kerja buat? Yang kamu kena buat wahai orang beriman. Qu anfusakum, pelihara dirimu itu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, anak bina kamu, isteri-isteri kamu, mak kamu, abang kamu, adik kamu, sesiapa yang jadi ahli keluarga kamu, tolong jaga. Jaga daripada apa? Qu anfusakum wa ahlikum naran. Jaga daripada diri kamu dan daripada dibakar oleh api neraka. Jaga. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, ada satu ulama, orang tanya dia. Bila ditanya, bila mana satu mak, satu ayah ni main mengadu hai dengan satu ulama. Dia tanya, wahai ulama, nak buat lagu mana? Anak kami subuh tak mau bangkit. Nak buat lagu mana? Mayang tak mau, nak buat lagu mana? Khususnya subuh lah. Maka ulama kata kena gerak. Gerak macam mana? Gerak dengan gerak yang kasar. Kalau boleh kasar-kasar lah. Sebab apa dia kata nak kena buat macam mana? Gerak dengan kasar. Seperti mana dia kata contohnya, wahai mak, wahai ayah, apa jadi kalau rumah hang terbakar? Hang nak gerak tak daripada tidur? Mak dia kata kena gerak. Pasal apa? Kena gerak. Pasal rumah terbakar. Kalau tak lari, tak pergi gerak anak-anak, tak lari keluar pada rumah, mati terbakar. Kata mak dan ayah tu. Maka ulama ni kata, kalau hang takut anak hang terbakar dengan api dunia, pasal apa hang tak takut anak hang kena bakar api neraka yang lagi dahsyat pada api tu? Pasal apa hang tak gerak? Bermakna hang redha, hang suka anak hang dibakar oleh Allah Ta'ala. Hang kalut dengan api dunia, hang buat lari anak-anak hang daripada api dunia, tapi hang tak buat keluar daripada dan tak pelihara daripada dan selamatkan daripada api neraka. Maka kamu wahai ayah, kamu wahai mak, sesungguhnya minta maaf aku, dia kata kamu tidak berakal. Ada akal tak boleh guna. Nak selamat anak daripada api dunia, tak mau selamat anak daripada api neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mak ayah tu pun tak tahu juga apa api neraka tu. Dia pun tak tahu juga apa. Padahal dia tahu api tu membakar. Dia tahu, tapi dia tak terkesan dan tak rasa takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan sekalian, hujung hidup kita nanti, akhirnya kita akan dibawa. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata sepatutnya setiap hari engkau pikirkan benda ni sebelum tidur malam ni. Yakni apa dia? Jika kau mati malam tu, apa yang akan tempat kamu di mana? Kubur kamu sama ada dingin dengan sejuk ataupun panas dengan api. Bila hang mati, sama ada hang mati elok, mati tak elok, hang sendiri. Karena satu kata-kata yang saya ingat waktu saya mengaji pondok Pokok Senar, kata-kata yang rupanya dimuatkan kata-kata ni oleh ulama-ulama berzaman, diambil dari kitab-kitab ulama yang banyak membincangkan tentang perbuatan manusia. Ulama kata apa?
sebagai kiasan, kata dia, kamu akan makan apa yang kamu tanam. Ya. Kamu akan makan apa yang kamu tanam. Tanam serai, makan serai. Tanam pisang, makan pisang. Tanam nyok, makan nyok. Takkan tanam pisang, makan nyok. Tak. Tanam pisang, makan pisang kita. Maka kita nak makan pisang, tanam pisang. Nak makan jagung, tanam jagung. Kerana kamu akan makan apa yang kamu tanam. Maknanya pada kamu akan disoal siasat, kamu akan dimasukkan oleh Allah ke tempat mana yang kamu suka semasa dunia ni. Makan apa yang tanam. Kalau tanam benda baik, makan benda baik. Tanam benda jahat, makan benda jahat. Banyak menanam pahala, ambil pahala di depan Allah. Banyak tanam dosa, sila ambil dosa itu. Mana jangan salahkan orang. Jangan pernah salahkan siapa-siapa pun. Kalau kena hisab, kalau kena azab, salah diri sendiri. Jangan salah siapa-siapa. Kenapa tuan? Kerana Nabi Adam dah tunjuk dah. Nabi Adam dah tunjuk dah pada kita. Waktu mana Allah hukum dia turun ke dunia, Adam kata apa? Dia doa pada Allah, dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 surah Al-A'raf, muka surat 153, belah kanan ayat paling atas sekali. Surah apa tuan? Surah Al-A'raf ayat 23, muka surat 153, belah kanan ayat paling atas sekali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakum al-khasirin. Ya Allah, kamilah yang zalim kami sendiri. Tak ada siapa-siapa. Padahal tuan-tuan, dia boleh salahkan iblis, tapi dia tak salahkan iblis kerana dia kata dia ialah penyebab dia dapat azab. Dialah penyebab. Diri dia sendirilah yang mempunyai pasal sehingga Allah marah. Dia tak salahkan siapa-siapa. Maka ayat ni juga kata ulama, sebagai contoh, kamu kena salahkan kamu sendiri, bukanlah sibuk salah orang lain. Anak nanti salahkan mak ayah, mak ayah pula salahkan anak-anak pula, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami. Pasal masing-masing nak berlepas. Tapi detail dia punya saksi, detail dia punya apa, semua dicatat dan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala nanti. Tuan-tuan, bapa dan saudara, jadi kok saya kita nak baca kok mana sekarang ni, lah ni kita baca kok mana cara nak lepas. Baik. Hadis Nabi SAW, yakni kita dah baca sekerat dah hadis ni, tak apa saya sambung terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashma'a minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hadis muttafaqun alaih. Bila hadis muttafaqun alaih, tuan-tuan, hadis sahih. Mana cerita ni cerita benar. Cerita ni cerita betul. Cerita apa? Cerita kita akan disual siasat oleh Allah ni cerita betul. Kerana hadis ni dibawa dan dilewatkan oleh dua ulama hadis yang paling dahsyat, yang paling diterima oleh dunia Islam, Bukhari dan Muslim. Nah, tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis tu hadis yang disepakati oleh dua orang, yakni Bukhari Muslim. Ataupun dalam ilmu hadis kau jumpa rawahu syaikhani, maka itu juga hadis sahih. Syaikhan bermakna dua syaikh, yakni Syaikh Bukhari Muslim, dua-dua orang ni. Baik, bila sebut syaikhan, dua syaikh, yakni Bukhari dan Muslim, juga hadis sahih. Muttafaqun alaih, lagi sahih daripada yang sahih. Maka tuan-tuan dan sekalian, hadis yang kita baca ni hadis sahih. Beriman kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita akan bertemu Allah
dan kita akan disuasisat oleh Allah Ta'ala. Tengok hadis Nabi kata apa. Waktu mana kita dah berjumpa Allah, nanti kata Nabi SAW, di depan Allah, Allah tanya kita berdepan-depan, dekat kita tak ada siapa pun dia akan jadi penterjemah. Kena jawab sendiri, faham-faham ambil lah. Faham-faham ambil lah, dia tanya apa jawab sendiri lah, tak ada siapa terjemah bagi. Kenapa? Kerana ketika itu hanya kamu dengan Tuhanmu. Sebab itu tuan-tuan, antara satu cara kita nak selamat daripada benda-benda macam ni ialah di antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Bila kita merasakan kita akan bersama Allah, kita hanya menghadap Allah Ta'ala saja, maka ulama buat satu ketetapan. Cari masa, kosongkan masa kamu untuk kamu hanya dengan Allah. Cari masa. Nak zikir ke, nak semayang sunat ke, nak baca Quran ke, tolong cari masa kamu dengan Allah sendiri. Sebab prepare siap-siap, jaga siap-siap, nanti kamu akan berdepan dengan Allah Ta'ala sendiri. Bagi masalah ni. Main sunat tengah malam, tahajud, kata ulama, hang dengan Allah Ta'ala saja. Berzikir, duduk seorang-seorang, penyuruh mana-mana di rumah, duduk seorang-seorang, dengan Allah Ta'ala saja. Persiapkan diri untuk kamu hanya dengan Tuhan. Supaya kamu dah bersedia dah, nanti kamu dengan Allah Ta'ala tak jadi kalang kabut dah. Tak jadi kalang kabut dah. Maka ulama kata apa? Ambil satu masa, setiap hari itu, ambil satu masa untuk Quran kamu dengan Allah. Di antara kamu dengan Allah Ta'ala saja, tak ada siapa-siapa. Yang keduanya, ambil masa untuk berzikir kamu dengan Allah Ta'ala saja, belah siang kalau boleh. Dan satu lagi, ambil masa untuk bangun tengah malam kamu seorang-seorang dengan Tuhanmu sendiri. Ini antara kaedah-kaedah untuk selamat diri di depan Allah Ta'ala nanti. Baik, itu kita baca dengan tu. Maka apabila kita bertemu Allah Ta'ala nanti, ditanya oleh Allah Ta'ala akan beberapa soalan. Apa yang ada kita tuan-tuan? Kita baca keterangan dia balik. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kedua keterangan dia. Seorang demi seorang. Semua kita akan menghadap Allah seorang demi seorang, one by one, tak ada siapa kecuali tak ada siapa kecuali semua akan dibawa untuk dihisamkan oleh Allah Ta'ala. Baik, sambung. Tidak ada siapa pun yang sanggup menolong orang lain. Hari menghadap Allah ni, siapa pun tak tolong. Siapa pun tak tolong siapa. Maka kita kena tolong diri sendiri. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada mak boleh tolong, tak ada kawan boleh tolong, tak ada tok guru boleh tolong, tak ada ustaz boleh tolong, tak ada syekh boleh tolong dah hari tu. Masing-masing sendiri ya. Kan? Masing-masing sendiri. Seperti mana kita hari ni bawa kubur, hang sorang-sorang, kami punya pasal, hang punya pasal, kami tak sakau, kami tak kacau hang. Pi hang sorang-sorang sana. Siapa tahu tuan-tuan? Apa jadi kubur? Siapa tak tahu? Kawan tu sendiri rasa sorang-sorang. Kerana tak ada siapa lagi nak tolong dia kecuali amal dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pernah dengar talqin kan? Kira orang mati kan? Kalau dengar lah. Kalau biasa dengar, kalau mau dengar. Kalau tak mau dengar, tak dengar juga lah kan? Antara talqin kita baca apa dia? Wahai, nama apa dia? Fulan binti fulana. Baca talqin. Antara dia baca talqin apa dia? Kata kat dia, pada hari ini kami tinggalkan kamu bersama Allah. Mana kubur itu kita dengan Tuhan. Sebab tu ulama kata juga, nak pelepah alam kubur gelap ni, bangkitlah malam gelap itu untuk bersama Allah. Itu dia tak cara-cara dia nak bagi kita mudah merasakan mudah bersama Allah Ta'ala itu. Ulama dah habaq dah. Cuma kita sajalah kan tuan.
Yang apa? Yang boleh bangkit, tak boleh bangkit. Tuan-tuan, Bapak Sekalian, kata ulama, kata Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Saya ada kitab dia kata apa Ustaz? Kalau ada saya ada. Tak bawa mai. Dia kata apa tuan? Hasan Basri kata apa? Dia kata kalau malam kamu tak boleh bangkit, sesungguhnya berat nak bagi tengah malam ni, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya kamu membawa dosa siang hari. Dia punya cerita lagi tu. Apabila malam tak boleh bangkit untuk menyembah Allah bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, kata Hasan Basri rahimahullah, dia kata itu tanda dosamu berat. Dosa siang tak habis. Kita jaga juga tengah malam lah, kita jaga je. Kucing kelai jaga. Kucing gaduh sama kucing aku 3 pagi jaga. Tengah malam kan Allah nak suruh kita bangkit ni. Allah buat lapak ayak tengah malam. Apa lapak ayak bangkit buka peti air. Langgah kedegung. Tidur balik. Subhanallah. Allah dah bagi bangkit tu. Bermakna kalau dah bangkit malam boleh minum air tapi tak boleh tahajud, sepatutnya hang menyesal, hang teriak sebab dosa hang menyebabkan hang tak boleh sembahyang, tak boleh sembah Allah waktu malam. Baik? Ulang balik kata dia apa dah? Kalau malam tak boleh bangkit, ketahuilah dosa siang membawa sampai ke malam. Beratnya dosa tu menyebabkan kau berat nak bangkit malam. Kalau gitu tanda dia tuan banyak orang tu. Berapa kali dah kita terlepas malam, berapa kali dah terlepas ni. Dan Syekh Athaillah Skalari dalam kitab Hikam dia kata apa? Orang yang tak rasa bimbang dengan suatu benda bagus yang terlepas daripada dia, contoh tahajud terlepas, dia tak bimbang, dia tak menyesal pun, relaxnya, tak susah hati pun. Maka kata Athaillah Skalari, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Ni kata kita Hikam. Apa dah maksudnya? Dia kata siapa-siapa tanda-tanda orang tu gerai hati mati ialah bila terlepas kewajipan, terlepas benda elok dia tak menyesal, tu tanda hati mati. Bila hati mati, apa nak buat? Ulama kata perhidup dan balik sebelum kau mati. Maknanya apa dah? Bila kita tak rasa bimbang pun, terlepas majemaah tak bimbang, terlepas mengaji tak bimbang, terlepas khutbah jemaat tak bimbang, terlepas apa solat malam tak bimbang, tak baca Quran tak bimbang, tak zikir pun tak apa, tak rasa apa. Ketahuilah kalau gitu keadaannya, ketahuilah kata ulama, sebenarnya itu tanda hatimu matilah. Bila mati, ulama kata apa? Kalau hati mati dia kutu, perhidup dia sebelum hang mati betul. Perhidup. Macam mana nak perhidup? Macam mana nak perhidup hati yang mati? Cara je ulama kata, mulalah hidupkan hati kamu, lembutkan hati kamu yang keras itu dengan memperbanyakkan al-istighfar. Kena cari masa kosong orang tu. Pagi-pagi tak ada kerja apa, ke 7.30 kalau tak ada kuliah subuh, tak ada kerja apa, lepas sembahyang subuh tu duduk saat duduk saat. Ataupun tak apalah, kot lah nak pergi kedai cucuk, nak beli cucuk apa, pergi kedai tu, pergi balik main duduk lain. Buat apa Ustaz? Ambil dulu Ustaz masa dengan Allah Ta'ala tadi saya sebut tadi, duduk dengan Allah Ta'ala, ambil istighfar, ambil tasbih, istighfar bagi banyak-banyak untuk kembali hidupkan hati yang mati. Dan tanda hati mati juga kata ulama, tanda hati mati juga apa dia? Yakni apabila kau rasakan amal ibadatmu telah cukup.
Itu juga tanda hatimu mati. Berdasarkan ayat 103 surah Al-Kahfi, dalil ayat tu ulama kata apa? Bila mana kamu dirasakan kamu dah buat beramal yang baik dah, itulah tanda sia-sianya amal kamu, disebabkan hati kamu lalai, hati kamu kerah, hati kamu mati. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, kata Allah Ta'ala, wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat 103 surah Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang, adapun sesungguhnya orang-orang yang sia-sia amal mereka di dunia ini, annahum yuhsabuna, mereka menyangkakan bahawa annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat akan amal yang terbaik. Kata ulama, ni tanda hati mati. Maka perbaik amalan kamu sebelum kau mati, kerana amalmu belum tentu baik. Sebab tak ada siapa habaq pun. Kita nak sembahyang ni, Allah minta habaq, malaikat tak habaq pun. Bagus ke tak bagus ke, betul ke tak betul ke, solat kita buat, perbuatan kita tu betul tak betul, duduk ada antara sujud macam mana. Tuan-tuan, dah saya tambah sikit, mungkin ada kesilapan dalam perbuatan solat ini. Ramai yang solat yang melalaikan ataupun mengabaikan duduk istirahat. Tuan-tuan yang muslim, ramainya makmum yang mencuaikan akan duduk istirahat itu. Apa duduk istirahat, tuan? Ni yang kata kita dah sembahyang dah. Tak, masih banyak benda lagi hak melingkup ni. Apa dia melingkup? Duduk ni ada banyak macam. Duduk tawarruk, duduk iftirash, satu lagi duduk istirahat. Apa duduk istirahat, tuan? Duduk saat sebelum bangkit ke rakaat yang lain. Contohnya, rakaat satu nak sambung dua, bila sujud pertama, sujud kedua. Sujud kedua tu patutnya, ataupun tahiyat kedua lah yang paling, atau tahiyat kedua atau tahiyat ketiga lah, atau tahiyat pertama ada juga, ataupun rakaat kedua, pertama ataupun yang ketiga. Ramainya makmum yang daripada rakaat itu makin terus sujud terus makin terus. Ada yang duduk sekerat, dia makin terus. Maka apa jawapan dia? Tang ni maksud kata ulama fiqh, kamu mencuaikan duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk sahat. Apa duduk istirahat, tuan? Duduk sebentar. Antara satu nak naik dua, tiga nak pergi empat. Tapi ramai juga, tuan-tuan, kata Syed Fatani, ramainya manusia itu bangkit terus duduk sekat, duduk pun macam tak duduk pun. Hak ramainya naik terus, tak ada istirahat, duduk dah. Sedangkan duduk itu ada maknanya pada salat. Tuan-tuan, maka ramai dia kata kami sembahyang dah, padahal mereka masih banyak benda yang dikira cuai. Ini dah maksud ayat apa dah? Annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangkakan mereka telah berbuat baik atas amal ibadat. Rupa-rupanya amal ibadat tu kata Allah, innal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, kerja buat di dunia ni mahalanya semua sia-sia belaka. Sebab duk rasa bagui. Wal'iyazbillah. Refer balik, tengok balik sifat orang muttaqin, sifat orang soleh. Dalam kitab apa, tuan? Kitab amalan ahli soleh, orang soleh. 50 amalan para salafus soleh. Antaranya orang soleh ni, dia tak pernah rasa kata dia buat baik dah. Dia duduk bimbang solat dia jahannam, duduk kaji lagi tak mana tak kena lagi. Nah, itu orang soleh. Dia duk rasa dia tak betul lagi, bacaan dia tak betul, perbuatan tak betul, duk bimbang, yang paling bimbang hati tak betul. Ini sifat orang soleh. Maka bila tak betul, dia duk belajar bagi betul. Tuan-tuan dan puan muslimin, maka kita ulang balik, di depan Allah Ta'ala nanti
Catatan yang kita buat hari ini semua akan ditunjuk balik oleh Allah. Berwakilkan malaikat akan tunjuk kat kita semua. Nah, baik. Maka tidak ada siapa pun yang sanggup menolong orang lain, walaupun ia adalah sahabat qarib, ataupun anak, ataupun isterinya. Ni tak ada siapa nak tolong Kawan baik lagu mana pun atas dunia aja. Tuan-tuan puan muslimin, kita kawan baik, kita kata orang tu baik itu nilai apa orang baik dia? Tuan-tuan, balik soalan dia. Apa nilai baik kita atas orang tu? Kita kata kau tu bagus baik kau tu, baik. Kawan-kawan kita, kadang-kadang kawan-kawan ni nilai kawan lagu mana? Contohnya apa dia kata, kawan aku baik. Siapa? Rajin belanja aku. Baik ke tu? Mak kawan cik baik mak dia baik suruh buat apa dah? Bagi pinjam motor mak baik lah. Baik lagu tu baik. Dia kerja bagi duit kerja mak baik ke tu? Maka apa nilai baik pada manusia? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat aku, orang yang aku nak kawan ni ialah orang yang boleh bagi tahu aku, yang boleh mengajak aku kepada redha Allah Ta'ala. Itu baik. Kalau dia boleh ajak aku pada Allah, dia baik. Walaupun kadang-kadang kata-kata dia ni bagi pedih hati aku, tapi kalau dia ajak aku pada Allah, maka dia sahabat aku. Kadang-kadang dia buat aku ni rasa pedih hati aku, tapi dia buat kerana Allah, maka dia sahabat aku. Kan? Maka nilai dia saudara, kawan-kawan baik kita ni, kalau baik lagu mana pun akan lari. Kalau baik lagu mana pun tak ada lagi dah kita. Saya biasa tengok tuan, saya biasa tengok kawan-kawan baik, anak-anak muda ni kadang-kadang kawan baik dia apa? Naik motor sekali, pergi sana sekali, merempit sekali. Saya pernah ada juga 2-3 tempat. Mana? Tiba-tiba salah seorang kawan lepas yang merempit ni aksiden. Mati di jalan lurus. Merempit dengan kawan, tapi dia aksiden, meninggal. Kawan dia lari balik rumah habis, main tengok dia sat, lepas tu usung dia ke kubur, lepas tu dia balik tinggal dia seorang-seorang juga. Tak ada siapa pun yang nak pergi baca Fatihah kat dia, nak selamat dia macam mana. Maka nilai persahabatan yang ada pada Islam ada, tuan, nilai persahabatan Islam ialah dia boleh tolong kita depan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan sekalian, apa nilai anak pada seseorang ayah? Pasal apa Allah bagi anak bagi kita kat dekat tuan-tuan, kat kita sekalian? Contohnya, jawapannya supaya anak itu boleh melepaskan kamu daripada siksa kubur dan boleh melepaskan kamu daripada siksa Allah Ta'ala. Ni guna anak. Ya, kita katakan sebagai anak yang soleh. Cuma saya patah balik, entah saya patah balik. Macam mana nak buat, macam mana tuan-tuan nak buat bagi anak ni soleh? Tuan-tuan nak buat macam mana nak buat bagi anak soleh? Tuan-tuan boleh buat ke anak soleh ni? Kita boleh buat bagi anak soleh ke? Tak. Anak soleh ni dia tak main cara kita, dia main cara Allah. Cuma teknikal dia ada. Teknikal dia ada. Anak soleh ni ada teknikal dia. Apa dia, tuan-tuan? Anak soleh main kat mana? Baik, tengok hadis ni. Saya baca hadis ni daripada segi lain, segi yang kedua, sebab hadis ni banyak makna. Kita dah baca satu maknanya, rupanya dia banyak maksud hadis ni. Baik, tengok hadis ni. Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi illa thalath. Bila mati salah seorang anak Adam, berhentilah segala amalnya. Mana bila mati tak beramal kita. Bila mati kita tak beramal, bila tak beramal tak ada pahala, tak ada dosa. Berhenti dekat tu je. Baiklah, ulang balik nak.
Bila mati anak Adam, berhenti pahala. Pasal berhenti pahala sebab tak ada amal. Kita ni boleh beramal. Bila beramal yang baik ada pahala, beramal buruk ada dosa. Kan? Ladaina raqib bin atid. Di sisi kita ada raqib atid, kata Allah Ta'ala. Buat apa? Catit hak baik, catit hak buruk. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila mati anak Adam, kata Nabi SAW, hadis masyhur, berhenti amalnya dan berhenti pahalanya, kecuali adanya benda-benda yang boleh walau dia mati tak beramal pun akan berjalan juga pahala itu. Apa dia, tuan-tuan? Pertama Nabi kata apa? Nabi kata pertama yang menjalankan pahala walau hang mati sekalipun ialah sedekah jariah. Kan? Kita tahu, tuan-tuan, ramai dah tahu bab ni, tapi mai tang nak hulur ni, Allahu akbar, dia kelupuk dulu. Mai tang nak bagi tu fikir dululah. Padahal dua Nabi dua habaq dah. Sedekah jariah itu tolong orang kubur. Tuan-tuan, inilah di antara krisis iman kita. Krisis iman apa dah? Perang di antara nak bagi tak bagi. Padahal Nabi kata sedekah itu mengalirkan pahala kalau hang mati. Baik. Kemudian yang beliau kata pula yang kedua, apa yang pertama? Yang pertama sedekah jariah. Kedua, yang berguna di kubur nanti ialah ilmu yang manfaat. Yang ketiga, Nabi kata apa? Anak soleh mendoakan. Waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh bagi doa ke hang. Baik. Kita baca terbalik-balik hadis tu. Kita baca terbalik. Anak soleh kita jadi yang tiga jadi yang satu balik. Anak soleh ni pasal apa, tuan-tuan? Kata ulama hadis, Nabi tak cakap ma yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap iraha nafsu dia. Dia ada sebab. Dia ada rahsia dia. Soalan dia contohnya, pasal apa dalam tiga-tiga kes ni anak soleh buah belakang sekali? Pasal apa anak soleh tak buah awal? Ada sebab. Contoh pertama. Contoh kedua, pasal apa la ilaha illallah, kalimah Allah buah belakang sekali? Dia tak buah Allah awal. Sedangkan ada juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kalimah Allah mai awal. Tapi mai tahlil la ilaha illallah, Allah, kalimah Allah berbelakang sekali. Sebab dia ada kaedah dia. Dia ada sebab dia, kata ulama-ulama. Baik. Maka hadis tadi anak soleh berbelakang masih apa? Mari kita kaji balik. Soalan dia, kalaulah mak ayah ni nak anak yang soleh. Saya percaya, tuan, mana mak ayah yang tak mau anak soleh? Sampai bernama soleh lagi. Harapkan soleh. Kan? Bernama soleh, harapkan soleh ni. Baik, apabila dia mengharapkan anak yang soleh, ramai ya. Adakah cukup soleh itu hanya dengan tahnik waktu dia beranak, cukup kepala tahnik dah cukup dah jadi anak soleh? Adakah cukup dah membaca Quran habis tamu qadam Quran tak naik, cukup dah jadi soleh? Cukup dah kan, tuan? Cukup dah sembahyang jemaat saja jadi soleh? Cukup dah kalau kata cukup? Adakah dia cukup dah dengan apa yang ada untuk jadi soleh? Tak lagi. Maka tuan-tuan, saya batal balik, mak ayah memang nakkan anak yang soleh. Tak ada satu mak ayah yang dia fikir anak tak bagi anak soleh. Semua nak bagi anak tu soleh. Jadi apa nak buat, tuan? Kata ulama, anak soleh ni hang tak boleh buat. Teknikal dia mungkin ada. Kerana anak soleh ni Allah yang buat. Cuma hang nak buat apa? Ikhtiar hang nak buat apa? Kata ulama, tengok benda yang kedua selepas itu. Apa dia, tuan? Al-waladu salih yad'u lahu, anak soleh mendoakan kamu. Nama ikut mana anak soleh ni? Rupanya dia mai ikut nombor dua punya. Apa dia? Ilmu yuntafa'u bihi. Apa dia, tuan-tuan? Ilmu yang berguna.
Apa maksud kata ulama? Anak soleh ni Allah akan bagi kalau mak ayah itu pergi cari ilmu manfaat. Cara dia. Anak soleh ni mai kat mana tuan? Allah akan buat anak kita jadi anak soleh kalau kita ada ilmu yang manfaat. Ilmu berguna, ilmu Quran berguna, ilmu fiqh berguna, ilmu tauhid berguna, ilmu tasawuf berguna, fardu ain. Kalau ayah ni rajin pergi mengaji, tak ada kitab, lama-lama anak jadi soleh. Sebab Allah akan buat. Sebab itu syarat dia. Baik. Maka anak soleh dia tak main tuan, dia tak main. Kalau mak payah nak mengaji, ayah pun susah nak mengaji, mak pun payah nak mengaji, anak soleh tak main. Sebab syarat dia macam tu. Syarat dia, mak ayah tu pergi tadah kitab lah, malam-malam cari ilmu. Harapan dia, ya Allah bagi anakku jadi anak soleh. Tuan-tuan yang Allah sekalian, saya teringat tuan-tuan, teringat satu cerita zaman lama, 80-an punya. Waktu mana saya pondok kat Senang lagi, waktu mana dia di kampung, zaman dulu masa tu arwah ayah ada lagi, ramai duk mengaji Quran di rumah. Kata-kata corok lah, dan tinggi pun pi, ramai duk pi mengaji Quran tajwid, Quran lagu mau ngaji. Dan ada yang main daripada Kulim, Lunai Kulim pun ada juga. Saya teringat tuan, ada satu pakcik tu, dia main awal rumah. Pukul 6.30, pukul 6 dia sampai dah. Maghrib, dia sembahyang rumah sekali. Dia main awal. Dia pukul 5, 6 dia sampai lah. Dia naik motor main. Seorang-seorang dia. Ada satu hari tu saya tak pergi mana, duduk dalam rumah. Arwah ayah kata, hang tunggu Ustaz, saya ikut orang mengaji, abang ayah keluar saya balik mai. Saya tunggu dalam rumah. Pakcik tu mai, memang dia mai lah. Betul dia mai awal. Lepas tu abang lah ayah keluar Ustaz saya balik tak apa. Lepas tu dia tu seorang, saya sembang dengan dia. Dia kata apa? Dia kata, pakcik ni ingat nak berhenti mengaji. Dia kata, siapa pakcik nak berhenti mengaji? Dia tak mengaji, tak boleh faham apa pun. Ayah hang duk abang, ayah ustaz duk abang, legunu hukum, leguni, pakcik tak nampak juga. Tak reti juga. Depa baca lagu, baca juga. Tapi depa renggah gelak kita, tak pernah jadi lagu. Buat nahwan jadi tak ketahuan. Buat bentuk nahwan lagu nu tak jadi juga, lu jadi tak ketahuan juga. Tak mau mengaji dia kata. Tajwid pun tak faham-faham, tajwid lagu pun tak faham-faham juga. Dia kata dia tanya, pakcik tanya kamu, tanya hang Ustaz, cara salsa lagu mana? Saya pun fikir nak kata, dia kata pakcik mengaji bila, kok ada kelebihan kok mana tak tahu. Kita nak pujuk juga ni, Kita kata pakcik mengajilah juga kok mana pun. Mainlah juga. Dia pun dengar kita kata dia main juga. Walaupun dia kecewa juga lah mengaji tak boleh ni. Lepas sebulan, dia duduk main hujung tiap minggu dia main lepas sebulan. Satu hari dia main awal, dia bawa 2-3 benda lah, benda makan. Gula kopi ni biasalah tuan-tuan. Biasalah. Tapi hari tu dia bawa pulut udang, dia bawa macam-macam. Lepas tu saya pun sambut dia, saya tanya dia, apa banyak dengan pakcik ni? Dia kata, yang ni biasalah gula minum teh. Yang ni pakcik buat kenduri. Pulut udang punya banyak dia. Dah buat makan lah. Dia kata yang ni pakcik buat kenduri. Pasal apa? Pasal pakcik seronok. Seronok pasal apa? Main duduk Ustaz ni cerita. Dia kata apa? Dia kata, lepas Ustaz kata lagu tu, pakcik pun mengaji juga. Lepas tu, baru pakcik tahu bahawa rupa-rupanya ilmu yang pakcik mengaji tu tak main ke pakcik, tapi dia pergi ikut anak. Saya kata, kau mana pakcik? Buat jadi kau mana? Dia kata, anak pakcik mengaji di sekolah menengah Labu di Negeri Sembilan dulu. Antara sekolah menengah agama kan dulu. Mengaji sana. Anak pakcik kata, dia pun tak mengaji macam-macam sangat pun. Dia mengaji gitu-gitu je.
tapi benda yang dia baca sekali itu lekat kat dia. Dia baca Quran pun, tajwid pun bagus, ustaz kata bagus, kefahaman dia pada Quran, pengajian Quran dia jadi bagus. Anak dia kata dia pun heran juga, ngaji tak tahu mana pun. Maka dia kata, saya dengar ustaz kata dulu mungkin hak pakcik mengaji tu pergi ke anak. Saya kata mungkinlah tu. Dia betul, dia kata betul. Anak dia kata hak yang ayah mengaji tu mungkin main kat cik sama. Tak boleh ke ayah, tapi Allah bagi ke anak, Allah bagi ke anak. Maka anak dia lepas dengan keputusan yang bagus. Pakcik ni seronok, dia buat kenduri. Maksud apa tuan? Maksud apa? Kalaulah tuan-tuan mengaji ni rasa tak boleh apa, jangan bimbang. Kerana apa yang Allah suruh ni, kita buat juga ada balasan. Tak boleh kat kita, boleh kat anak. Sebab Allah tahu ilmu tu patut beri kat siapa. Jadi tuan-tuan dan sekalian, nak faham tuan-tuan, ilmu manfaat ni dipikul anak. Kalau tak boleh kita di sana. Tapi kalau Allah ni nak bagi kat kita, dia bagi kita juga sikit. Maka siapa tahu tuan-tuan, ilmu manfaat punca anak kita jadi orang soleh. Kalau tanya ulama, tanya siapa pun, dia berkata kalau anak soleh dia takkan main, kecuali ayah tu, mak tu pergi cari ilmu manfaat dulu. Sebab tu kita duk ajak. Jom mengaji. Bukan habuan boleh ke siapa, habuan boleh tuan-tuan juga. Anak tuan-tuan Allah akan buat bagi anak soleh. Yang mana anak soleh ni menjadi idaman mak ayah. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat sekolah Seri Muda ada satu ayah, kawasan rumah dia saya ingat kawasan Kakapok tu. Anak dia sekolah menengah Seri Muda. Hak sekolah rendah pun ada, sekolah penengah, sekolah Seri Muda pun ada. Cerita ni lama lah. Saya jumpa satu ayah ni miskin, ayah dia turun laut. Rumah dia sangat Kakapok tu lah tu lah. Anak dia ada 5 orang, tapi semua bagus-bagus. Semua bagus-bagus. Dia yang perempuan pun bagus, yang lelaki bagus-bagus bang. Mengaji pun bagus, akhlak pun bagus. Sampai semasa saya tahu tu zaman ni 5-6 tahun lepas. Jenis pakai anak dia jenis pakai hak lama lagi. Tudung labuh hak lama. Dia tak pakai cara baru-baru buat short pendek-pendek tak nak. Dia pakai tudung labuh hak lama lagi. Tuan siapa? Termasuk keluarga miskin. Tapi anak-anak dia Masya Allah ngaji nombor 1. Maknanya top. Dan kalau kata bahasa top student ni, semua-semua lah. Orang miskin aja. Boleh cek balik apa dan tuan, ayah dia ni pergi ke laut lah. Tapi ayah dia ni termasuk orang yang tak tinggal ngaji dan tak tinggal masjid. Allah buat anak-anak dia jadi bagus. Lah saya tak tahu anak dia kerja apa, saya tahu habis sekolah menengah lama dah. Saya tak tahu jadi apa anak dia, tapi masa kita buat bancian, masa kita dapat tahu ni, anak dia termasuk anak yang bagus-bagus semua di sekolah. Cek balik pasal apa? Rupanya ayah dia ni orang yang kerap pergi masjid kat kampung. Dia pergi ulang alik rumah, pergi sembahyang di masjid, kadang masjid Penaga, kadang-kadang masjid kat kampung. Dia duduk kawasan tu lah. Orang miskinnya. Tapi dia ada satu prinsip, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tukar anak-anak jadi anak soleh. Nah, anak dengar kata apa tu? Tuan-tuan puan sekalian, bahagianya kita ni kalau anak ni mendengar kata. Mana kata ulama dalam satu kitab, tuan-tuan, kitab dia Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Nasih Ulwan. Tajuk dia dalam bahasa Melayu, Pendidikan Anak-anak dalam Islam. Kitab tu. Dalam cerita tu ada satu kisah dibawa oleh Dr. Syekh Nasih Ulwan. Dia bawa satu kisah. Yang ni apa dia? Yang ni
mak ayah mai dua orang jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengaduhai anak dia. Dia kata, anak kami ni, wahai Amirul Mukminin, anak kami ni ketegang. Anak kami ni bantah. Anak kami tak mau nak kata. Dan buat macam mana? Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Wahai mak ayah, mai aku nak abang dua orang. Sebenarnya anak hang bantah ni pasal hang yang bantah sangat akan perintah Allah. Depa bantah kat hang pasal hang bantah Allah. Maka lah ni Umar kata hang balik, pi taat Allah balik. Nanti Allah ubah anak kamu jadi anak yang taatkan kamu. Dia bantah ni, dia derhaka kamu pasal kamu derhakakan Allah. Kata Umar kepada dua mak ayah ni. Jadi tuan-tuan dan sekalian, rupa-rupanya kesan tu pi kat kita. Jadi jom cari ilmu manfaat, gunanya akan Allah tukar anak-anak jadi anak yang soleh kalau kita maulah. Baik. Tuan-tuan, tengoklah lagi. Ilmu ini akan jadi manfaat bila? Nak anak soleh kena ilmu manfaat. Bila ilmu tuan-tuan mengaji ni ada jadi manfaat? Bila? Jawapan dia, apabila tuan-tuan sanggup bersedekah. Ni bukan saja cerita tuan. Dia ada kaitan dia. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh. Anak soleh mau ke ilmu manfaat, ilmu manfaat mai daripada sedekah yang tuan berikan. Kalau malas sedekah, tuan, duk kira zakat. Zakat pun bagi juga, sedekah hamba payah. Nabi tak kata zakat tau. Nabi kata sadaqatin jariyah, sedekah. Nabi tak ada zakat, Nabi tak sedekah. Kerana ada orang yang zakat ni dia okey, sedekah dia tak okey. Padahal sedekah itu memberikan ilmu kita manfaat, dan manfaat ilmu disebabkan sedekah kita kerap, Allah akan tukar anak-anak jadi anak soleh. Maka tuan-tuan dan sekalian, patah balik semula, tetapi di depan Allah Ta'ala nanti, walaupun bagaimana keadaan sekalipun, tidak ada sahabat lagi yang dapat bantu kita di depan Allah Ta'ala nanti, kata ulama. Walaupun ia adalah sahabat qarib ataupun anak dan isteri, siapa mau tak tolong kita dah. Sambung. Sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Tak ada siapa boleh tolong macam. Kita akan berdiri tegak depan Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan bayangkan berdiri depan Allah macam mana tuan. Sedangkan malaikat yang begitu dahsyat rupa dia, kejadian dia pun takut gementar dengan Allah. Sedangkan bukit itu pun turun ayat Allah, bukan turunnya apa? Turun ayat Allah, hancur lebur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Turun ayat Allah, turun firman dia ke atas bukit bumi. Di atas bukit itu hancur. Nak abang tahu kebesaran Allah Ta'ala. Malaikat yang gagah pun gerun. Maka tuan-tuan, kita akan berdepan dengan Allah bersendirian. Maka sebatang tubuh yang kasar ni, tubuh kita ni, akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tanya satu-satu. Maka persoalan depan Allah lama mana tuan-tuan? Saya patah balik, yang kita menji lama-lama, ingat balik. Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil masa soal jawab ni lama. Dalam kitab Mukasyafah Qulub, dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala, cerita pasal hisab depan Allah ni. Dicerita oleh Imam Ghazali, orang yang mula-mula dihisabkan oleh Allah Ta'ala, di depan dia ditanya oleh Allah Ta'ala akan sesuatu benda itu, orang tu namanya Abdullah bin Aswad. Nabi abad hadis. Inilah orang yang mula-mula ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebelum itu tak ada. Sebelum Abdullah Aswad, semua masuk syurga tak ada hisab. Tuan-tuan, masuk syurga tak ada hisab ni boleh dekat para sahabat dan sebilangan daripada wali-wali Allah Ta'ala yang Allah sayang. Yang lain semua kena hisab. Tak ada siapa kecuali. Kerana apa? Kerana hisab yang tak ada hisab ni, sahabat masuk syurga tak ada hisab ni, Nabi kata apa?
33 kali 70,000. Syafaatku pada umat hanya 3 kali. Dan 3 kali itu, sekali-sekali itu, kata Nabi, aku mampu memberikan 70,000 sekali syafaat. Nabi lagi 3 kali. Allah izin Nabi 3 kali saja. Maka sebab itu tuan-tuan, antara amalan kita nak minta syafaat Nabi, minta syafaat orang yang Allah Nabi syafaatkan. Nabi beri syafaat 3 kali, lepas tu Nabi syafaatkan orang lain pula untuk beri syafaat. Kalau dapat syafaat Nabi dan syafaat ulama, apa kita nak buat tuan? Niatkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sampai ayat tu niat, ya Allah beri syafaat Nabi-Mu itu. Jangan baca saja. Baca ayat kursi sampai tang man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Niat sat, ya Allah berikanlah syafaat Nabi-Mu itu atas keizinan-Mu. Cuba tengok mana ayat tu balik. Man dzalladzi, barang siapakah lagi, yashfa'u, yang dapat beri syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, kecuali dengan izin Allah saja. Maka bila Allah izinkan Nabi, Nabi akan beri syafaat. Bila Nabi izinkan ulama beri syafaat, ulama akan beri syafaat. Kalau Allah izinkan anak beri syafaat, anak akan beri syafaat. Ni guna anak-anak, guna anak-anak untuk dia syafaat di depan Allah Subhanahu wa taala. Bantu mak ayah dia. Baik. Dan anak kata Nabi SAW, anak yang mahir Quran akan syafaatkan mak ayah dia. Baik. Nabi hebat adalah hadis. Barang siapa yang anaknya mahir dengan Al-Quran, maka apa dia buat? Kata Nabi SAW, mak ayah yang ada anak yang mahir Quran ini akan diangkatkan azab dia. Walaupun mak ayah tu wa in kana kafiraini, walaupun mak ayah dia kafir, mempunyai anak yang masuk Islam, jadi baca Quran punya mahir, maka mak ayah yang kena jadi kafir, yang kena azab ni pun Allah akan angkatkan azab yang kena ke mak ayah kafir ni kalau mak anak dia anak yang soleh, yang mahir baca Quran. Hadis Nabi sebut tentang kehebatan Quran. Baik tuan-tuan dan muslim, maka kita faham balik, anak-anak akan beri syafaatkan mak ayah dengan Quran. Masuk dalam ayat, siapa yang boleh beri syafaat dengan izin Allah. Ayat kursi itu rupanya Nabi beri syafaat, ulama-ulama, wali-wali beri syafaat, dan anak soleh juga boleh beri syafaatkan mak ayah dia. Baik. Berapa lama akan berdiri depan Allah tuan-tuan? Patah balik. Berapa lama? Semula saya sebut mula, tuan-tuan rujuk balik surah Al-Ma'arij, kosong sebelah kiri, baris yang kedua, tiga di bawah, ayat yang keempat, surah Al-Ma'arij. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Dalam ayat lain pula Allah kata apa? Kana miqdaruhu 50,000 sanatin aw yazidun. Apa makna dia? Adalah kadarnya satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia, aw yazidun, atau ditambah lagi daripada itu. Allah na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan dan muslimat, berdiri depan Allah di mahkamah Rabbul Jalil ini bukan masa pendek. Sehari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Maknanya tuan-tuan, umur kita ni nisbah hari akhirat tak sampai setengah hari pun. Tak sampai, mungkin sejam pun tak sampai nisbah umur kita ni. Sebab umur kita 63 tahun, 70 tahun. Sedangkan nisbah satu hari akhirat sama 50,000 tahun dunia. Kalau berdiri depan Allah satu hari akhirat, umur dia sama dengan tahun itu 50,000 tahun. Tuan-tuan, ada tak orang yang umur 50,000 tahun? Tak ada. 50,000 tahun ni ialah orang yang sebelum ni. Kita tak ada, tuan. Kita tak ada. Kita ni di 63 tahun. 63 tahun nak kira dengan umur akhirat,
tak lepas. Tak lepas kita. Kenapa? Satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun. Kalau gitu tuan-tuan, ibadat kita buat ni pun masih kurang banyak. Kalau kira lagu tu lah, kurang banyak tuan. Bila kurang banyak ibadat ni, pi buang masa pula dah, teruk kita. Kenapa tuan? Jangan masuk golongan yang duk rasa dia bagus dah. Jangan. Ayat mana tuan ulang balik? Ayat 103 surah Al-Kahfi tuan baca kemarin. Malam kemarin baca surah Kahfi, kemarin baca surah Kahfi. Tuan lepas ni kalau baca surah Kahfi, tengok ayat 103, makna dia apa dia? Fahamlah antara makna dia. Sia-sianya pahala amalan kamu jika kamu rasakan kamu telah berbuat akan kebaikan. Auzubillah min zalik. Baik, sambung. Sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil, yang mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Allah Ta'ala ni tahu kita buat apa. Dia tahu rahsia kita. Dan bila dia tahu rahsia kita, kata Allah Ta'ala, dia kata apa? Yawma tublas sarair. Surah At-Tariq. Yawma tublas sarair. Hari yang dibukakan semua rahsia. Tak ada sembunyi. Allah buka rahsia semua. Oh, na'udzubillah min zalik. Sebab itu kata ulama yang faham bab ni, dia kata kalau nak selamat daripada dibuka rahsia depan Allah Ta'ala nanti, tolong fokuskan, tolong minta doa. Bila lalu ayat wajburni, bila hampa duk baca dalam duduk antara dua sujud, baca wajburni ni, niatkan supaya Allah tutup rahsia, jangan buka. Kerana wajburni maknanya, ya Allah, tutupkan rahsiaku. Itu makna dia. Makna maksud pada perkataan wajburni. Semak balik anda, semak balik. Rabbighfirli warhamni, bacaan tu. Semak balik. Bukan baca saja, baca dengan rasa minta tolong Allah. Antaranya wajburni maknanya, ya Allah, tolong tutupkan keaiban aku nanti. Dunia akhirat tutup, ya Allah. Kenapa? Karena Allah kata yauma tublas sarair, hari kiamat itu kubukakan semua rahsia. Oi, malu kita tuan. Malu kita. Baru tahu hari itu tuan, bawa banyak sembahyang tak qada lagi, malu kita. Nah, isteri baru tahu dia, suami ku tak sembahyang lambat-lambat banyak. Suami kata pada isteri ku tak bukan sembahyang lambat-lambat banyak, baru tahu. Orang kampung pun tahu habis. Kita tak sembahyang punya banyak, bocah rahsia. Maka hari itu Allah buka rahsia. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak buat hari ini? Sembahyang bukan main kata. Sembahyang jumin rasa sama. Rasa apa? Antaranya rasa minta Allah bantu, tolong tutupkan keaiban diri ini atas bacaan wajburni. Kan? Apa? Rabbighfirli, minta Allah ampun dosa. Warhamni, minta Allah kasih. Warzuqni, minta Allah rezekikan. Warfa'ni, minta Allah angkatkan kedudukan kita sampai habis. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Tapi wajburni makna apa? Wajburni makna, ya Allah, ya Tuhanku, tolong kau tutupkan rahsiaku selama-lamanya ya Allah. Doa. Seperti jangan memilih solat ni. Maka jom kita faham juga sikit sebanyak maksud-maksud yang ada dalam solat, supaya kita merayu-rayu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana di depan Allah Ta'ala nanti, kata ulama, akan dibukakan segala perbuatan engkau dan akan dibukakan segala rahsia engkau. Bersedia lah. Jom pakai bersedia, jom. Sebab Allah nak buka rahsia. Allah na'udzubillah min zalik. Sebab itu Allah kata apa tuan? Sebab itu Allah kata apa? Nabi kata, siapa yang nak Allah tutupkan rahsianya di akhirat, sila tutup rahsia sahabatmu di dunia ini. Siapa yang tutup rahsia kuburkan kawan di dunia, satu, Allah akan tutup rahsia buruk je 10 di hari kiamat nanti. Ya.
Ni teknikal dia ataupun kerja-kerja kita nak buat. Kerana rahsia kita juga akan dibukakan oleh Allah. Jadi jangan buka rahsia orang. Kalau tahu sembunyi mah. Bunyikan. Jangan bagi malu dia. Kenapa? Kerana Allah membalas di depan Allah Ta'ala nanti. Sembunyikan. Bila Allah Ta'ala sendiri, tuan-tuan ulang balik, bila Allah Ta'ala sendiri atas sifat dia As-Sattar. Apa maksud As-Sattar? Sitr bermakna tirai. Apa maksud tirai? Allah lindung kita. Allah tak pernah habaq kita dosa kita, tuan. Dia tak pernah habaq kat siapa pun kita berdosa sekian-sekian, tak. Kita yang tahu atas dosa kita, kita dengan Allah yang tahu apa dosa kita. Kadang isteri pun tak tahu dosa suami. Suami pun tak tahu dosa isteri dulu, tak tahu. Mak tak tahu apa dosa anak. Anak tak tahu dosa apa dosa mak, tak tahu. Sebab Allah tutup. Jadi, kita nak Allah tutup rahsia kita, kita tutup rahsia orang. Rahsia orang bukan suruh dibuka. Kerana kita tengok aib orang, ketahuilah kata Syekh Yusuf Hasani Hafizahullah, bila kau tengok aib orang, sebenarnya aibmu lebih daripada dia lagi. Burukmu lagi teruk pada orang. Jangan dia buka buruk orang, sebab burukmu juga buruk, dirimu juga buruk. Kalau dia berdosa, hang juga berdosa. Kalau dia bersalah, kamu juga bersalah. Maka bila bersalah, jangan pergi habang, minta ampun dengan Allah Ta'ala sendiri. Tuan-tuan ya? Baik. Jadi pada kata ulama, hari itu hari yang akan dibukakan segala rahsia. Ya kan? Gerangan, mampukah kita mengangkatkan muka yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Allah Ta'ala? Mampu dah angkat muka depan Allah? Bolehlah angkat muka nanti. Ni masuk ayat mana tuan? Masuk ayat mana? Ayat 12 surah Sajadah pula dah. Ayat ni masuk mana? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ayat 12. Ayat 12 surah Sajadah, muka sebelah kiri. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kata Allah Ta'ala, hari itu apabila kamu, orang yang berdosa pada Allah, melihat akan perbuatan jahatnya, dosa ditunjukkan oleh Allah dan dibacakan oleh malaikat, ditunjukkan oleh Allah dosa-dosa dia. Nakisu ru'usihim, dia tundukkan kepalanya, tak bangga. 'Inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Sebab Allah keluar habis malu, tuan-tuan. Bila malu tunduk, tak boleh panggung lah. Nak panggung pun malu. Sambil dia kata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, cukuplah, sudahlah ya Allah, jangan duk baca lagi dah, kami dengar dah, kami nampak dah. Nampak dosa kami, dengar dosa kami dibacakan. Malu. Bila malu depan Allah, Allah kata apa? Maka berkatalah orang yang di depan Allah Ta'ala itu. Berkatalah orang yang menghadap Allah Ta'ala di kubur atau di depan Allah, dia kata apa? Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan balik kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihah, kami mula nak buat amal salih. Dalam tafsir ulama kata apa? Tafsir Qurtubi, dia kata apa? Ayat ni, maka apabila orang tu merayu pada Allah untuk diminta balik pada Allah, dia kata farji'na na'mal salihah, kembalikan balik kami ke dunia ya Allah, kami nak buat amal soleh. Malaikat tanya dia, nak balik buat apa? Nak buat amal soleh. Lama mana nak balik? Malaikat tanya, nak balik lama? Kalau Allah izin nak balik, lama mana nak balik? Kata dia, izinkan aku balik setahun. Setahun sudah. Setahun. Malaikat kata tak boleh. Setahun tak boleh. Dia kata, ya malaikat, dialog dia, kalau malaikat setahun tak boleh, bagi aku 6 bulan. Kata tak boleh. Tak boleh 6 bulan, 3 bulan. Tak boleh 3 bulan. Tak boleh 3 bulan, sebulan. Tak boleh. Dia mula bertawak-tawak dengan malaikat. Sampailah dia kata, kalau tak boleh juga seminggu ke,
bagi aku satu hari. Dia kata tak boleh. Tak boleh juga balik sejam sudahlah. Dia kata tak boleh. Sampai dia minta kembalikan aku ke dunia walau sesaat jua. Malaikat kata apa? Tak boleh. Dia tanya balik malaikat, pasal apa tak boleh? Aku minta sungguh-sungguh ni. Kata Imam Qurtubi, ada dalam Quran ada 4 permintaan manusia kepada Allah Ta'ala. 5 permintaan, 4 dijawab, 1 Allah tak jawab. Maka dia minta nak balik. Malaikat tanya nak balik dari mana? Dia kata balik sesaat sudahlah. Malaikat kata apa? Tidakkah kamu baru datang daripada dunia? Kalau dalam kubur, malaikat tanya, tidakkah hang baru main di dunia aja? Nak minta balik apa? Dia kata na'mal salihah. Aku nak buat balik amal soleh tu. Dulu aku tak buat. Aku 2 kali. Ada masjid tak pi, ada jemaah tak mai. Ada mengaji tak pi, ada mengaji tak masuk. Dulu aku kali. Kembalikan ke dunia ya Allah sebab aku nak amal soleh. Apa dia amal soleh? Amalnya orang-orang yang betul di atas ilmu yang dia mengaji. Tuan-tuan, maka apa jawab Allah Ta'ala, tuan? Bila dia minta balik ni, apa jawab Allah? Tuan-tuan, dia minta nak balik, apa jawab Allah Ta'ala? Pukul 9 saya mati. Apa jawab Allah? Allah kata apa? Allah jawab dalam ayat 14. Allah kata fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Fadhuqu bima, ni jawapan Allah. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Hang rasalah azab aku ini. Jangan balik, tak boleh balik, kena rasakan. Terimalah azab aku ini. Kerana kamu pernah lupa bahawa hang akan mati, akan menghadap aku, berdepan dengan aku, kata Allah. Duduk peringat tuan-tuan. Peringat, jaga diri, jaga elok, amal soleh kan masa hidup ni. Pakai buat takdir. Tuan-tuan pengusiran, khutbah tiap-tiap minggu duk habang, tak pakai rak. Mengaji duk habang selalu, tak pakai rak. Habang lah. Macam-macam. Kau nu nasihat, kau ni tegur, kau ni nasihat, kau nu beri peringatan, kau nu habang tazkirah bagi, kuliah habang, khutbah habang, tak pakai rak. Maka Allah kata hari ni hang rasakan azab aku. Sebab apa? Sebab hang selalu lupa hari bertemu aku dengan kamu, dengan aku. Maka Allah ulang lagi, wadhuqul azab, rasalah azabku lagi. 2 kali kata ulama. Mula kena azab lagi, kena azab berganda-ganda. Wadhuqul azab bima kuntum ta'malun. Atas apa yang kau buat atas dunia dulu. Nah, lepas balik tak ada dah. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihat diri saya sama tuan-tuan, peluang hidup ni jangan buang. Peluang hidup ni jangan buang. Kalau boleh, sebab nak qada banyak benda hak silap kita. Sebab mati tu rehat kita dengan Allah. Dapat jawab segala soalan dia sebab kita dah minta ampun dengan Allah. Kita dah qada dan tunai balik apa yang patut. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa najataibin. Jumpa lagi insyaallah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawli fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.